أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaAllah kita kembali mendekati insyaAllah sikit lagi baki daripada ayat-ayat daripada surah An-Naba yang insyaAllah objektif ataupun kesan yang nak dicapai daripada surah An-Naba ini, di samping tema yang biasanya kita jumpa di dalam kumpulan surah-surah yang ketujuh ini, dia juga untuk menyampaikan satu kejutan dan daripada kebiasaan manusia yang melupakan, melalaikan perkara yang amat biasa bagi dia, yang berjalan dalam setiap hari kehidupan, dan juga ada kelekaan mereka yang mendustakan amaran, mesej yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya kita sedang baca, kan. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul ni, ketika mana ayat-ayat itu menceritakan tentang apa yang disampaikan, dalam masa yang sama juga ayat-ayat itu juga menceritakan tentang balasan kepada siapa yang mendustakan, kan? Dan apa yang disampaikan itu, kan? Ini adalah bentuk yang amat dia interaktif, kan? Ayat-ayat yang hidup, kan? Dia bukan ayat yang menceritakan apa yang konsep-konsep ataupun tasawur yang beku, kan? Konseptual yang beku yang telah disampaikan satu ketika kemudian menjadi fakta-fakta yang teknikal yang berlalu itu saja. Kadang-kadang akan dilupakan masa, tapi tidak, kan? Sebab apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran ni, ketika mana konsep-konsep ini turun, kan? Konsep-konsep yang baru pula, kan? Konsep-konsep banyak konsep-konsep yang sebenarnya baru, kan? Tapi disampaikan bersama-sama dengan dia adalah ingatan yang berulang-ulang, kan? Jadi supaya konsep itu sentiasa hidup bila dia turun kepada kita, kan? Konsep-konsep yang besar, kan? Konsep-konsep yang besar yang merupakan hakikat
ataupun framework kehidupan yang penting, kan, yang manusia perlu pegang dan melalui kehidupan di dalam kerangka ini, kan. Jadi untuk menyampaikan satu yang besar begini, Al-Quran dia tidak sampaikan dalam bentuk falsafah, kan, seperti mana konsep-konsep yang biasanya kalau manusia kita sampaikan dalam bentuk falsafah, kerana manusia tidak ada kuasa seperti mana yang ada pada Rabbul Alamin untuk menyeksa siapa yang ingkar kepadanya, kan? Kita hanya boleh menyampaikan, kan? Siapa yang nak beriman, dia beriman. Siapa yang tak mau beriman, dia tak beriman, kan? Tapi Allah SWT tidak begitu, kan? Kerana Allah SWT bersama dengan konsep yang disampaikan itu, dia juga serentak sekali dengan ayat itu turun, kedua-duanya sekali, kan. Konsep-konsep itu berada, konsep-konsep yang besar ini, falsafah yang penting ini, kerangka-kerangka kehidupan dan pemikiran yang besar ni, dia berada di tengah-tengah peringatan-peringatan itu, kan. Di tengah-tengah, di celah-celah disampaikan satu konsep baru, kan. Dulu kita baca tentang nafsul lawamah contohnya, kan. Kemudian terus Allah SWT menjelaskan di celah-celah itu juga, kan. Siapa yang menerima dia akan mendapat ganjaran yang baik, siapa yang mendustakannya akan mendapat ganjaran yang amat menakutkan, kan. Dalam bentuk yang amat ekstrim, kan. Azab Allah SWT ini, kan, bentuk yang amat ekstrim, kan. Semalam kita telah tutup blog sehingga ayat 30 semalam, kan. Setelah Allah SWT menceritakan keadaan yang amat ekstrim di dalam neraka ni, kan. Bukan saja siksaan itu di luar tubuh manusia, kan, kulit, kan. Allah kata, kan, apabila hangusnya kulit ni, kan, badalna jald ghairah, kan, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru pula, kan. Itu adalah terbakar di luar, kan. Tapi semalam kita juga dilontarkan pandangan yang amat menakutkan dan mengerikan, kesakitan yang amat sangat, kan. Terbakar ni bukan saja di luar tubuh, tapi di dalam tubuh juga, kan. Organ-organ yang lembut yang ada dalam tubuh kita juga, dengan, kan, orang-orang yang dalam neraka ni nak minum air, mereka akan, kan, Allah SWT bagi air, bagi minuman ni, tapi minuman ni adalah air yang mendidih dan nanah yang, kan, ghassaqa, hamiman wa ghassaqa, kan, yang akan membakar jantung hati mereka, kan, akan membakar saluran tenggorok, kan, mereka, kan, dalam dan luar tubuh akan diseksa dengan seksaan yang amat mengerikan. Jadi Allah SWT mengingatkan balik, kan, bahawa ini adalah kerana yang sedang menceritakan kepada kamu ini adalah Rabbul Alamin, kan, melalui Rasulnya, kan. Kamu boleh berhadapan dengan Rasul manusia yang aku hantar, tapi pada hakikatnya apa yang diucapkan, kan, oleh Rasul ini tidak lain hanyalah wahyu, kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kan. Rasul tidak yantiq, kan, tidak menuturkan sesuatu kecuali dia adalah daripada wahyu Allah SWT, kan. Bukan saja wahyu, tapi sebenarnya, kan, kita akan Al-Quran akan membawa kita ke satu sudut sehingga kita merasai satu mod, kan, bahawa kamu sedang deal dengan Rabbul Alamin, bukan dengan Rasulku, kan. Rasul aku dihantar manusia, dalam bentuk manusia, kerana untuk memudahkan perhubungan dengan manusia nak faham keperluan manusia, kan. Manusia nak memahami
psikologi manusia dalam pengucapan dan sebagainya, komunikasi, maka dihantar manusia. Tapi sebenarnya kan, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ni kan, ancaman-ancaman kan, ucapan-ucapan kan, amaran-amaran, malah juga janji-janji baik kan, yang amat menggiurkan kan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan, dalam Al-Quran. Sebab itu di dalam Al-Quran ada tempatnya perhubungan yang berlaku kan. Jadi bagi hati-hati yang memahami kan, ini salah satu daripada kepentingan satu sudut macam mana untuk kita mendekati Al-Quran kan, menjadikan Al-Quran ini satu dapat kita fahami, yang kedua akan memberi kesannya kepada jantung hati kita kan, kepada roh kita, kepada pemikiran dan perasaan kita, dan yang akan menggerakkan tingkah laku luar kita kan. Iaitu dengan pertama kita mesti memahami bahawa siapa pengarang kepada apa yang kita sedang baca ni kan. Memahami, mengenali pengarang ini kan, quote-unquote kan, pengarang ini, dan juga mengenali dan memahami kan, bahawa pengarang ini dia adalah Rabbul Alamin. Dia bukan makhluk yang biasa kita deal kan. Kerana dia ada kuasa yang mutlak. Apa saja yang dia hendak, dia akan cakap dengan tegas dan terang kan. Tidak ada tempat di situ bagi Allah SWT Rabbul Alamin bila nak berkomunikasi dengan manusia, dia malu untuk menyimpan sesuatu perkara ke, ataupun dia nak mengambil hati, maka dia tidak menyatakan yang sebenarnya kan. Itu bukan sifat Rabbul Alamin kan. Jadi komunikasi ini, interaktif ini adalah di antara Rabbul Alamin yang menyatakan sebenar-benarnya benda yang, perkara yang ada, yang telah disediakan pun kan. Kerana seperti Allah SWT sebut kan, semua yang kan, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu kan telah kami catat dalam satu kitab. Kitab ini ada dua kan, kitab catatan amalan satu kan, yang manusia lakukan sepanjang kehidupan dia, juga satu lagi kitab Lauh Mahfuz yang menceritakan semua yang akan berlaku kan di dalam sebab itu dalam hadis sahih kan, Allah kata yang mula-mula dijadikan antaranya pendapatnya adalah al-qalam kan, qalam kan. Qalam ni sejak mula dia dijadikan, dia telah menulis tidak berhenti-henti kan, semua perkara yang akan berlaku yang Allah SWT telah tentukan dari dulu lagi sehinggalah hari kiamat kan. Jadi semua perkara ini telah berada di dalam perancangan dan desain Allah SWT kan. Sebab itulah Allah SWT menyampaikan kepada manusia tanpa rasa gentar, tanpa rasa mengambil hati kan? Tidak perlu manusia memikirkan kenapa Allah SWT satu ketika dia nampaknya bunyinya amat pemurah kan, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi satu ketika siksaannya amat dahsyat kan, siksaan yang amat mengerikan kan. Kerana Allah SWT sebenarnya menyampaikan kan, apa yang benar-benar telah Allah tentukan sendiri kan. Sama ada kamu nak dengar ataupun tidak, sama ada kamu merasakan dia terlalu berat kan, terlalu menekan kan, ataupun bunyinya amat menakutkan kan, mengerikan, amat keras, kering kan. Itu adalah hakikatnya yang telah Allah tentukan kan. Apa saja yang kamu tindak balas kamu rasakan ataupun kamu komplain, kamu komen, tetap itulah yang akan berlaku. Sebab itulah Allah SWT menyampaikan kan, sesuatu yang benar kan. Tapi kan, inilah yang didustakan oleh mereka ini kan. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan, yarju kan, tidak mengharapkan dan menginginkan sebenarnya kan, supaya adanya hari
perhitungan ini. Hari hisab. Hisab digunakan perkataan hisab pula di sini untuk menekankan tentang setiap sesuatu sedetail-detailnya adalah dalam catatan buku akaun, kan. Wakadzabu bi ayatina kitaba, tapi mereka ni tetap tidak percaya juga bahawa apa yang disampaikan daripada aku, daripada Allah Subhanahu taala. Dalam Al-Quran ni bahasanya adalah daripada Allah SWT terus kepada manusia, kan. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, kan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan sedangkan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab, sesuatu kitab, kan. Telah tersedia semua benda-benda yang neraka, syurga pun telah tersedia, ada, kan. Fadhuqu, maka sebab itu rasakanlah. Ini adalah kemuncak kata-kata yang amat tegas, kan? Kemuncak ketegasan dan juga untuk menjelaskan kesungguhan, kan? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan itu, kan? Maka rasakanlah, kerana ucapan ini juga fazuqu, kan? Rasakanlah untuk menangkap atau capture kedegilan mereka yang amat tinggi ini, kan. Tak payah banyaklah nak bicara. Allah kata fazuqu, rasakanlah, kan. Falan nazidakum illa azaba, tidak akan bertambah, kan, lain kepada kamu, maknanya kamu tidak akan dapat selain daripada azab ni ialah kebaikan, kerehatan, kan, daripada seksa tu, kan, ataupun sesuatu yang memberi keselesaan, comfortable, kan. Kamu tidak akan dapat semua benda ni yang kamu harapkan ni selain daripada azab sahaja di hari di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Okey, kemudian insya-Allah kita masuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu sifat yang Al-Quran ni setiap kali dia menceritakan azab, dia akan ceritakan juga apa yang akan didapati oleh orang yang mengikut ataupun menerima apa yang disampaikan oleh Allah SWT sebaik-baiknya, kan. Jadi seolah-olah kita baru keluar daripada satu lawatan, kan, ke dalam torturing chamber, kita katakan, ataupun tempat penyiksaan yang amat mengeri, sehingga kita tidak nampak ada sifat-sifat kelembutan dekat situ, kan. Semuanya amat mengerikan, kan. Kita boleh bayangkan bayangan, kan, orang manusia yang dituangkan ke dalam mulut dia air yang mendidih panas dan juga busuk, kan, kotor. Kedua-duanya, kan, membayangkan sifat benda-benda minuman ni yang tidak boleh diterima oleh tekak manusia ni, kan. Sama ada kerana dia terlalu busuk, kotor, nanah, kan, ataupun kerana dia terlalu panas, kan. Sehingga bila kita melalui, kan, gambaran ini, kita rasa Allah Subhanahu Taala ni tidak ada ruang yang akan sifat kasih sayang itu telah terlupa daripada kepala kita, kan. Dan Allah SWT akan mengembalikan kita kepada satu sisi lagi, pandangan yang sebenarnya Allah SWT melaksanakan ini, kan, seksaan dan sebagainya ini adalah kerana Allah lah yang Rabbul Alamin. Dia berkuasa untuk melakukan sesuatu, dan Allah juga adalah Ar-Rahmanur Rahim, kan, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kan. Syaratnya, kan, apabila kamu membaca peringatan dan amaran aku ni, kamu hendaklah menyerahkan seluruh, kan, ruang-ruang hati kita ni untuk dikesankan. Sebab kalau kita tidak mahu buka, kan, ruang-ruang hati ini untuk dikesankan dengan apa yang kita
baca daripada amaran dan peringatan Allah ni, dia tidak akan melalui kan, sehingga ke jantung hati kita yang paling dalam kan. Syaratnya kita nak kena menyediakan, menyerahkan, merelakan diri kita dulu kan. Jadi ini adalah satu kedudukan yang penting bagi seorang hamba ni untuk membaca Al-Quran ni kan. Kalau dia tak boleh sampai ke tahap ini untuk menyerahkan kan diri dia, maka dia tidak boleh. Al-Quran ni susah untuk mengesankan kan. Sebab itulah kita dimulakan oleh dalam sebelum membaca Al-Quran ni kita dimulakan dengan Al-Fatihah kan, di mana seluruh isi Al-Fatihah ni adalah ucapan hamba ni yang datang kepada Rabb. Hamba sendirilah yang akan mencari dan membuka semua ruang-ruang hati dia untuk menerima, ruang hati dan fikiran dia kan, untuk menerima dan membiarkan Al-Quran ini mengesankan segala deria dan perasaan dia kan. Itulah sifat Al-Quran dengan ayat-ayat yang sebegini, yang berulang-ulang setengah-tengah, dan gambar-gambaran yang amat grafik dan grafikal dan juga amat ekstrim setengah-tengah tu kan, kerana dia hendak mengesankan. Tapi kalau pembaca Al-Quran ni dia tutup pintu hati dia tak boleh masuk kan ke dalam gambaran-gambaran ni, semua tidak akan masuk ke dalam jiwa dia kan. Sebab tu dia nak kena juga cek kan, seperti mana kita duduk dalam hidup kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak menumpukan pada belajar ke ilmu baru kerana keadaan fizikal kita yang tak mengizinkan, kita selalu ngantuk dan sebagainya kan. Sebab tu nak kena cari kan, nak kena cari sebab, nak cari suplemen ke, dapatkan rehat, tidur dan sebagainya, supaya bila kita berhadapan dengan wahyu Allah SWT ni, kita dalam keadaan penuh bersedia kan. Hati kita sedang dibuka dengan seluas-luasnya untuk menerima kan, juga pemikiran kita kan. Jadi jangan ada perkara yang menghalang kan, sama ada kita dengar daripada sumber-sumber tu kita tak suka ke dan sebagainya. Yang kita nak berinteraksi dengan isi kandungan Al-Quran kan, bukan dengan perkara lain kan, manusia kan yang menyampaikan dia dan sebagainya. Itu letak di tepi kan. Yang penting adalah interaksi dengan ayat-ayat Al-Quran ni. Sebab itu kita kena baca balik kan, kena baca dan meneliti balik ayat-ayat Al-Quran ni kan, ketika kita berhadapan dengan Allah SWT membacanya. Okey, Allah SWT menjelaskan kan, di belakang segala ingatan dan amaran yang nazir tadi adalah Rabbul Alamin, yang maha pemurah lagi maha penyayang juga kan, dengan sifat Rahim kan. Dia ada Rahman dan Rahim kan. Yang Rahim ni untuk orang yang beriman kan, terus sehingga hari pembalasan, hari selepas di luar daripada kehidupan di dunia ni pun Allah SWT akan memberi kepada mereka yang patuh kepada dia kan. Ini syarat dia, itu saja kan. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan kan. Maknanya Allah SWT nak ceritakan, percayalah, tidak rugi kepada mereka yang percaya kepada apa yang disampaikan dalam wahyu aku ni kan. Pasti, sesungguhnya, sungguh-sungguh orang yang bertakwa, muttaqin, pasti akan mendapat kemenangan kan. Inna kan, ditekankan dengan takkid kan, sungguh-sungguh kan. Al-Quran menekankan bahawa mereka yang melalui kehidupan dengan takut kepada amaran yang datang dari Allah ni dan pembalasan, hari pembalasan, ialah mereka yang akan berjaya kan. Walaupun nampak macam di dunia mereka akan kehilangan apalah kan, ada mungkin kawan dia yang kita baca kan, ketika mana orang yang masuk syurga ni pergi tengok orang yang masuk neraka di dalam neraka ni kan, mereka akan nampak inilah dulu di dunia yang kawan-kawan mereka yang mempersoalkan kan, apalah kamu ni kan, ini kehidupan ni sementara
kenapa tak enjoy dan sebagainya kan. Orang-orang yang takut kepada Allah SWT, dia akan nampak kehilangan sebenarnya. Tapi percayalah, Allah kata kamu pasti akan mendapat kemenangan kan? Dan kejayaan mereka menahan semua aspek tarikan dunia ini dibalas setiap satu oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Apa dia yang akan dijumpai kan, sekilas banyak lagi, tapi kata-kata tidak dapat untuk membayangkan semua sekali. Allah SWT menceritakan hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah-buah anggur kan? Kejayaan yang mereka dapat ialah kebun-kebun yang bukan kebun biasa tapi sempurna kan. Dekat sini kita kata hari itu Allah sebut jannatin kan, daripada menceritakan di bumi kan, jannah, tapi sebenarnya inilah jannah kan. Jannah yang dalam kata-kata khas, kata mana khas, dia adalah ini yang kita sedang baca ni jannah, tapi di sini Allah gunakan perkataan hadaiq. Hadaiq ni, hadiqah ni adalah taman kan, kebun-kebun, taman. Tapi di sini Allah gunakan hadiqah. Sedangkan hadiqah ni biasanya di dunia, jannah tu di syurga. Sebab Allah nak menceritakan yang di sana itu adalah apa yang kamu akan dapat kan. Tapi di sini hadiqah ni adalah digunakan perkataan hadiqah supaya kamu faham bahawa ini adalah gambaran yang kamu mungkin faham di dunia ni kan. Taman-taman yang terbaik ini yang boleh dilihat oleh manusia di muka bumi ini, yang menjadi idaman setiap orang kan, sebab itu disebut hadaiq kan. Perkataan kebun-kebun ini digunakan perkataan hadaiq, hadiqah ni kan. Dan juga buah anggur, benda yang buah anggur ni adalah buah yang ada kedudukan special di dalam tamadun ataupun budaya tamadun ketika itu kan. Arab, orang Rom, Parsi, buah-buah anggur ni lah yang menjadi lambang kan, status yang tinggi ni kan. Sebab daripada buah anggur ni dah dibuat minuman-minuman yang diminum oleh orang-orang yang ada status dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT janjikan kebun-kebun yang sempurna kan, tidak ada cacat celah langsung kan, yang menjadi idaman manusia-manusia di muka bumi ini akan dibentangkan kepada kamu semua kan. Wa kawa'iba atraban kan. Bukan saja itu kan, sebab ini adalah objektif penting Allah SWT menceritakan benda-benda ni kan, dengan mutasyabihat kan. Ayat mutasyabihat ni menceritakan apa yang kita akan jumpa di dunia kan, dengan bahasa benda yang kita akan jumpa di dunia, tapi hakikat dia tak sama kan. Kawakiba wa kawa'iba atraban, dan gadis-gadis yang blooming maidens kan, gadis-gadis yang ataupun pasangan-pasangan kan. Sebab sebenarnya ada juga lelaki kan dalam surah Al-Haqqah kan. Allah kata pelayan-pelayan lelaki pun ada di dalam surga ni kan. Wildan kan, pelayan-pelayan lelaki yang muda, sentiasa muda kan, ada juga kan. Tapi di sini Allah sebut kawa'iba atraban, sebab dia style Al-Quran ini dia amat ni wahyu Allah kan, dia ada kesopanan kan, dan juga sesuai dengan manusia membacanya kan. Maka diceritakan gadis-gadis kan, kalau dalam bahasa apa terjemahan ni disebut gadis-gadis yang montok, yang sebaya kan, yang semuanya umurnya adalah umur yang paling sesuai untuk penuh dengan sifat-sifat terbaik untuk dimesrai kan. Itu adalah gambaran. Sebab bila diceritakan kepada ni apa yang gadis ni kan, juga sebenarnya gambaran itu jugalah gambaran yang kepada pasangan lelaki pula kan. Sebab Allah SWT menjanjikan apa yang terlintas dalam fikiran manusia Allah akan bagi kan. Ini sebagai balasan kepada keteguhan mereka menjaga tarikan syahwat kan, kerana takut kena hari akhirat ni. Maka Allah SWT menyediakan kan, satu yang amat menggiurkan perasaan manusia yang ada di syurga nanti kan. Jadi semua gambaran ini sebenarnya untuk menarik
perhatian manusia kepada gambaran-gambaran yang manusia idamkan di dunia ni, tapi kerana mengingatkan hari pembalasan yang dijanjikan Allah SWT ni, mereka ni menahan diri mereka kan. Sebab itulah Allah SWT bagi gambaran supaya kamu sabar kan, dekat sana tu lebih hebat kan. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh berisi kan, berisi. Dalam ayat-ayat lain diceritakan apakah yang ada di isi dalam gelas ni, khamar kan, khamar, wine kan, yang dinikmati mereka ni tidak menjadikan mereka mabuk sehingga hilang penguasaan diri. Sebab di syurga ni tidak ada lagi keadaan-keadaan yang buruk ni kan. Manusia di dunia minum jadi mabuk, jadi tak tentu hala kan, buat benda-benda yang tak elok. Di syurga semua ni bersih daripada semua ni kan. Malah la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di sana juga tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Walaupun itu bukanlah makna keadaan ni keadaan yang jemu kan, kita kata skema kan, tapi dia adalah kan, keadaan di mana manusia menikmati kenikmatan yang tidak dapat dipenikmati sepenuhnya di dunia kerana amaran Allah SWT kan? Tapi di akhirat nanti kan, semua ni dapat dinikmati tapi bersih daripada kesan negatif dia. Itu yang suasana yang nak ceritakan. Jadi la yasma'una fiha lagwan kan, wala kidzaba. Kidzaba ni dia merujuk kepada semua ucapan yang rendah dan hina kan, termasuklah perkara yang dusta, termasuk itu kan. Sebab pada orang Arab mengucapkan sesuatu yang lara ataupun suatu ucapan yang akan merendahkan maruah siapa pun, walaupun dalam keadaan mabuk, akan dianggap sesuatu yang tidak dapat dimaafkan kan. Itu mereka amat memberi nilai yang tinggi kepada orang yang boleh berucap kan, dengan balarahnya dan sebagainya kan, boleh mengucapkan idea dengan bentuk yang amat mengesankan dan juga ucapan yang penuh kemuliaan dan ketinggian kan. Walaupun mereka kadang-kadang kita baca macam-macam cerita kan, tapi mereka meletakkan nilai yang tinggi pada ini. Sebab itu Allah kata di syurga nanti tidak akan ada perkataan-perkataan yang rendah nilainya ni kan. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, percayalah ini adalah sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhan kamu. Ata'an hisaba, tepat seperti mana yang kamu telah lakukan, setimpal dengan apa yang kamu telah lakukan di dunia ini. Sebab semua itu datang daripada catatan akaun kamu kan. Kami mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu, dan Allah bagi balasan yang lebih lagi daripada kan, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba kan, pemberian yang kan, yang hebat daripada Tuhan kamu kerana kan, semua amalan-amalan yang telah kamu lakukan di dunia ini kan. Jadi ini adalah dan insya-Allah kita akan beri sedikit perhatian di dalam penutup kepada surah ini, ayat 37 hingga 40 ni. Gambaran terakhir yang Allah SWT ceritakan. Yang tadi semua cerita itu adalah ada cerita yang di hujung surah An-Naba ni, gambaran dia adalah gambaran selepas daripada pos pembicaraan dan juga semasa pembicaraan kan. Misalnya hadapan Allah SWT ni kan. Awal surah ni Allah menceritakan pre ataupun pembicaraan, sebelum pembicaraan tu kan. Manusia akan langit dan semuanya akan dihancurkan. Kemudian apa yang manusia akan dapat di hujung pembicaraan kan, selepas semasa masuk syurga atau masuk neraka kan, dan apakah bentuk yang mereka hadapi. Dan penutup ini Allah balik kepada tengah-tengah kan, bagaimana ketika mana kemuncak, sebenarnya kemuncak dia adalah proses pembicaraan itu sendiri kan. Mahkamah Allah SWT ni, Allah akan ceritakan gambaran ini kan, sekilasnya di dalam penghujung surah An-Naba ini yang kita akan baca nanti insya-Allah. Saya sudah hidup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.